1999. Seperti yang kita ketahui, di Malaysia terkenal dengan etnik yang berbilang kaum. Hal ini mungkin berpunca daripada undang-undang di Malaysia. KAU 99 akan merungkai perlembagaan berdasarkan perkara tersebut. Sejarah perlembagaan di Malaysia boleh dikatakan bermulanya selepas Perang Kedua, iaitu pada tahun 1942 hingga 1945. Pada ketika itu, semenanjung Tanah Melayu telah pun diduduki oleh Jepun dan selepas peperangan tersebut ia dikembalikan ke bawah pentadbiran tentera British. Ketua pemerintahan ini telah pun dirantau dan dirombak pada tahun 1946 di mana negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura telah pun dibubarkan dan Singapura menjadi tanah jajahan yang berasingan. Begitu juga dengan hal negeri-negeri Melayu yang bersekutu yang mana kerajaan telah membentuk Kesatuan Tanah Melayu iaitu Malaya Union pada 1 April 1946 yang mana terdiri pada Pulau Pinang, Melaka dan negeri-negeri Melayu yang bersekutu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang dan serta 5 buah negeri Melayu yang tidak bersekutu iaitu Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Johor. Perlembagaan Malayan Union ditubuhkan di seluruh semenanjung Tanah Melayu bagi menggantikan pemerintahan sementara iaitu pentadbiran tentera British. Pada ketika itu, seorang gubernur Inggeris mentadbir Malayan Union itu sendiri. Manakala majlis perundangan dipecahkan kepada 2 jenis, iaitu pertama, majlis perundangan untuk Malayan Union. Kedua, majlis perundangan untuk setiap negeri-negeri dibentuk. Tahukah anda bahawa perlembagaan Malayan Union telah mendapat tentangan daripada orang Melayu itu sendiri kerana peruntukannya seakan-akan merugikan raja-raja Melayu dan orang Melayu itu sendiri. Kedudukan orang Melayu boleh diancam sebagai penduduk asal Tanah Melayu dalam jangka masa yang panjang disebabkan oleh pemberian kerakyatan berdasarkan tempat lahir atau lebih dikenali sebagai jus soli. Di sini saya ingin menekankan tentang perlembagaan penyatuan etnik di Malaysia. Bagi sesebuah negara yang berdaulat, perlembagaan adalah sumber undang-undang tertinggi sesebuah negara dan setiap individu perlu mematuhi keluhurannya. Bukti termaktubnya perlembagaan ini kita dapat lihat pada rukun negara ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Antara kepentingan wujudnya perlembagaan ini adalah bagi menjamin kestabilan negara. Antara unsur-unsur perlembagaan penyatuan etnik ialah seperti menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, agama Islam sebagai agama rasmi, hak istimewa orang Melayu dan institusi beraja. Hasil permuafakatan perlembagaan, bahasa Melayu telah diterima sebagai bahasa kebangsaan. Ia tertakluk dalam perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Bagi menjamin keadilan antara kaum, kebebasan bersosial telah dihadkan. Ini bermakna seseorang itu diberi kebebasan untuk bersuara mengenai isu-isu sensitif sahaja. Tetapi, pada era kini, kita sering mendengar tentang isu masalah perkauman yang terjadi di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang etnik dengan penduduk yang majoriti beragama Islam. Tetapi, masih berlaku lagi tuduhan rasisme yang berpunca daripada keutamaan perkauman yang terkandung dalam dasar sosial dan ekonomi kerajaan Malaysia. Antara isu yang terjadi baru-baru ini berkaitan dengan seorang pemain badminton perseorangan wanita yang berbangsa India yang bernama S. Kisona apabila seorang individu telah menggelarnya dengan perkataan yang rasis dan telah menimbulkan masalah perkauman. Oleh itu, pihak yang berkuasa perlulah memainkan peranan dengan lebih lagi. Adalah suatu kewajipan dan tanggungjawab semua rakyat Malaysia untuk mematuhi perlembagaan persekutuan selaras dengan hukum negara kita. Persoalannya, sejauh manakah undang-undang dapat mengawal diskriminasi di Malaysia? Bagaimanakah pihak berkuasa dapat menyelesaikan perkara tersebut? Dan seterusnya, pandangan rakyat mengenai hal tersebut. Kembali selepas ini. Seterusnya ialah kita bergerak kepada antara isi perlembagaan iaitu dalam perkara 8 hak kesamarataan. Hak ini amat penting bagi mengelakkan berlakunya diskriminasi dan ketidakadilan kepada rakyat Malaysia. Seterusnya dapat menegakkan hak asasi manusia. Kesamarataan ini dapat dilihat dari banyak aspek termasuk dari segi agama, bangsa, keturunan dan tempat lahir. Hak kesamarataan ini diiktiraf sebagai salah satu
kebebasan asasi yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Okey, seperti mana peristiwa banjir yang berlaku baru-baru ini menjadi satu bukti yang kuat menunjukkan keberkesanan, iaitu sebuah masjid di Lembah Kelang yang dijadikan satu penempatan sementara untuk masa-masa banjir tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Muhammad Faiz Hafiz bin Ishaq di dalam rancangan Bulletin Quiz. Isu perlembagaan berkenaan dengan etnik di dalam negara kita masih belum dapat diselesaikan. Hal ini kerana masih lagi ramai rakyat Malaysia yang tidak memfahami tentang perlembagaan di negara kita. Jika perkara ini tidak dibendung dengan cepat, keadaan negara akan berubah menjadi lebih buruk. Justru, apakah refleksi yang harus dibuat oleh rakyat supaya tidak berlaku lagi masalah seperti ini? Bersama saya, Encik Muhammad Hakimi bin Zainal Anwar yang merupakan seorang pelajar dan juga merupakan seorang rakyat biasa di negara ini. Baiklah Encik Hakimi, soalan saya, anda sebagai seorang rakyat biasa, apakah tindakan yang rakyat harus lakukan untuk menyelesaikan masalah konflik di antara sini berkaitan dengan perkara 8 iaitu kesamarataan? Baiklah, pada pandangan saya, masyarakat perlulah mempunyai kefahaman mengenai perkara 8 itu sendiri dengan betul dan tepat. Selain itu, masyarakat perlulah mempunyai sikap kesedaran diri di mana setiap individu perlulah memahami hak yang telah diberikan dengan tidak mempersoalkan perkara tersebut sehingga berlaku isu ketidakpuasan hati. Di sini saya akan memberitahu mengenai seorang ahli falsafah politik iaitu John Rawls. Beliau pernah berkata bahawa manusia tidak dijadikan pada kedudukan yang sama. Oleh itu, seseorang perlu dilayani mengikut keperluan yang bersesuaian dengan mereka. Tetapi, mengenai perbezaan inilah telah membolehkan pemerintah membuat kategori yang menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksamarataan. Setiap individu adalah mempunyai hak sama rata dalam kebebasan asasi dan senari dengan sistem kebebasan untuk semua. Secara kesimpulannya, perkara 8 adalah mengenai yang pertama, semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Dan yang kedua, tidaklah boleh ada perbezaan bagi faedah seseorang oleh sebab ianya seorang rakyat, raja bagi mana-mana negeri. Hak kesamaratan perkara 8 bukanlah hak yang mutlak. Mahkamah mempunyai hak untuk menentukan sama ada hak ini telah dilanggari berdasarkan pertimbangan sama ada pengkelasan yang dibuat adalah munasabah. Dan yang terakhir, diskriminasi yang termasuk di bawah perkara 8 adalah merupakan diskriminasi yang positif dan adalah dibenarkan di bawah Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Jadi daripada saya sekian, terima kasih. Suara dalam perkara 10 dapat mengawal rakyat daripada berlebihan ketika bersuara. Persoalannya, bagaimanakah perlembagaan ini dapat menyatukan rakyat dan seterusnya? Pandangan rakyat mengenai hal tersebut. Kebebasan bersuara telah diperuntukkan di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa individu mempunyai kebebasan dalam bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Oleh itu, pada hari ini masyarakat mengambil peluang hak kebebasan bersuara sebagai cara untuk meluahkan pendapat serta kritikan kepada pihak-pihak yang tertentu. Malaysia mempunyai berbilang kaum. Namun begitu, hak kebebasan bersuara ini haruslah digunakan secara bijak dan beretika dalam sesuatu situasi agar ia tidak mempecah belahkan kaum di Malaysia. Pada pandangan saya berkaitan dengan perkara 10 ini iaitu kebebasan bersuara. Rakyat perlulah mematuhi setiap peraturan yang disediakan ketika nak bersuara. Di samping itu, rakyat tidak boleh bersuara mengikut nafsu mereka sesuka hati dengan menyebarkan kebencian terhadap sesuatu isu. Oleh itu, rakyat yang mempunyai akal yang waras seharusnya bijak dalam bersuara di setiap platform yang disediakan agar tidak berlaku pembalahan di antara masyarakat. Kerajaan dalam menyatukan rakyat dengan perlembagaan amat dihargai. Selamat Tahun Baru Cina buat rakyat Malaysia. Semoga dengan ini dapat menyeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Saya, Amir Akilah binti Saiful, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, toleransi membawa kenyataan semua.